Okay, so macam mana you nak buat reacting particles? Okay, so yang ni adalah jawapan lah sekiranya awak dah buat. Okay, sekiranya awak tak buat lagi, okay, teacher tak kisah you copy jawapan. Cuma dia nanti cuba untuk buat. Okay, cuba untuk buat reacting particles. Okay, so bila you nampak dekat sini, reacting particles okay, adalah bila sebut particles, maksudnya kita kena spesifik yang kita kena sebut dia punya type of particles. Okay, so contohnya dia adalah atom ke, ion ke, so itu yang penting. Okay, tapi ingat ini dia sebut adalah reacting particles, bermaksud particles yang react. Okay, so reactant. So reactant yang mana? Yang ini. So ada kena-mengena ke dengan sebelah sini? Sebelah kanan ada kena mengena ke? Tidak. Okay, so tak payah sebut yang belah sini lah. Okay, sebab apa? Sebab itu adalah produk. Okay, kenapa kita kena tahu? Sebab bila kita sebut frequency of collision between particles. Okay, so dalam exam tak boleh sebut particles. Kena sebut particles apa. Sebab tu apa-apa pun bila you nak jawab soalan, mesti buat dulu chemical equation and balancekan. And from the chemical equation, buat the ionic equation. Okay, sama juga bila disebut frequency of collision. Okay, lepas tu sebut frequency of effective collision. Kita dah tengok dah flow dia. Okay, so cara you nak jawab collision theory, you kena cerita pasal apa? Pasal point untuk setiap factor. Okay, point untuk setiap factor. Lepas tu baru kita sebut pasal frequency of collision. Baru kita sebut pasal frequency of effective collision. Dan barulah kita sebut pasal rate of reaction. Okay, nanti teacher tunjuk apa beza soalan yang bila kita nak explain ataupun kita nak explain the difference. Okay, so bila kita nak explain, kita cerita pasal satu benda je. Tapi bila kita sebut explain the difference ataupun compare, so you must have a comparison word. Okay, apa tu comparison word? Comparison word tu macam kita sebut the rate of reaction in set 2 is higher. So higher tu adalah comparison word. Okay, so the size of magnesium powder, okay, ataupun the size of magnesium used in experiment 2 is bigger, okay, than experiment 1. Itulah, ataupun higher, lower, bigger, larger, itu perkataan comparison. Okay, so yang ini adalah dia punya reacting particles. So I'm not going to discuss, okay, I'm not going to teach again sebab teacher dah tunjukkan cara-cara awak nak buat tadi. Okay, so okay, dekat sini kan. Okay, kalau awak tahu kat sini. Okay, kenapa dia tak ada ionic equation? Okay, kenapa? Sebab, okay, hydrogen peroxide which is H2O2. Okay, ini adalah tindak balas bila dia decompose. Okay, dia terurai. So, dia urai, dia menghasilkan air dan juga oksigen. Okay, dan ini hydrogen peroxide molecules. Bermaksud, dia tak boleh jadi ion. Maksudnya, hydrogen peroxide pun tak boleh pecah, air pun tak boleh pecah, oksigen gas pun tak boleh pecah. Okay, so that is why dia tak ada ionic equation. Okay, habis tu apa reacting particles dia? Okay, reacting particles dia adalah hydrogen peroxide molecules. Okay, maksudnya dia, reactant dia itulah, inilah dia reactant dia antara particles H2O2 molecules tu. Okay, so antara diri dia sendiri. Okay, maksudnya banyaklah, okay, antara molekul-molekul yang sama sebab dia tak ada react dengan benda yang lain. Okay, alright. Okay, so next, last kali ni adalah sodium thiosulfate. Okay, sodium thiosulfate ni mungkin awak nampak macam tak familiar sebab before this awak tak pernah nampak. Okay, sebenarnya sodium thiosulfate ni awak akan guna masa awak buat eksperimen yang berkaitan dengan concentration dan juga temperature untuk rate of reaction. Okay, so yang ini itu yang teacher nak tunjuk kat awak. Kalau tak, awak tak kenal. Okay, sodium thiosulfate ni tindak balas tu adalah between sodium Na+. Okay, ni sodium S2O3 2-. Okay, so ini nama dia thiosulfate ion. Okay, so bila dia combine, tu yang dia jadi Na2 which is sodium thiosulfate ion. Okay, bolehkah dia pecah? Boleh. Okay,
So sodium thiosulfate ni boleh pecah, sulfuric acid pun boleh pecah. Okay. Lepas tu sodium sulfate boleh pecah. Sebab apa? Sebab dia adalah soluble salt. Okay. Di dalam bentuk aqueous. Okay. Air tak boleh pecah. Sulfur dioxide boleh pecah? Tak boleh, dia gas. Okay, sulfur boleh pecah? Tak boleh juga sebab dia adalah core atom. Okay, dia adalah sulfur tu precipitate dalam bentuk solid. So, tak boleh pecah. Alright, so dia punya reacting particles adalah apa? At last, bila awak dah potong-potong, you akan dapat thiosulfate ion dan juga hydrogen ion. Okay, so soalan, perlu ke awak sebut ni thiosulfate ion and 2 mole of hydrogen ion? Tak payah. Okay, kita sebut jenis dia sahaja. Thiosulfate ion dan juga hydrogen ion. Okay, so setakat ni ada masalah? Ada tak? Teacher. Tak ada, teacher. Tak ada. Ada soalan? Ada soalan tak? Kau ni semua je. Lepas tu bila teacher bagi exam kan kau tak boleh jawab. Teacher. Ya. Kenapa yang kalsium karbonat tu tak payah tulis atom ke ion ke benda? Okey. Dia sebenarnya bukan dia. Kalsium karbonat ni dia adalah dia bukan atom. Okey, dia bukan atom dan dia juga bukan dia adalah compound kau. Dia adalah compound. Okey, sebenarnya macam ni. Okey, kalau macam ion, okey, wajib sebut. Okey, atom pun wajib sebut. Okey, kalsium karbonat ni kalau you cakap molecules pun boleh. Okey, tak sebut pun tak apa. Okey, sebab dekat kalsium karbonat ni sebenarnya macam ada orang kata boleh pecah. Okey, ada orang kata tak boleh pecah. Okey, tapi you pegang sebenarnya dia tak boleh pecah. Kenapa? Sebab dia adalah insoluble salt. Okey. So nampak kat sini dia tak pecah kan? Okey. Dia adalah kalsium karbonat kan, semua garam karbonat kan dia tak larut. Alright. So dia adalah insoluble salt. Okey. So tak ada masalah pun sebenarnya kalau awak sebut ke tak sebut. Yang penting penting ni awak sebut nama dia ni, kalsium karbonat. Okey, tapi kalau ion wajib sebut. Okey, ion tu memang wajib sebut. Alright. Okey, ada lagi? Sebelum kita move to the next example. Ada? Okey, ni kan penuh kan lah dalam buku buku nilam awak tu. So make sure bila balik buku nilam awak tu dah berisi sebab kita dah bincang benda ni. So jangan buat tak tahu, jangan buat kosong. Okey, sama juga dengan yang atas. Okey, yang atas ni ni. Yang atas ni nota penting Ini nota penting yang perlu awak baca sebenarnya. Okey, ni dia cerita pasal macam mana you nak jawab. Okey, macam mana you nak jawab kalau dia tanya pasal collusion theory, okay, faktor apa, tu semua, apa benda teacher cerita tu semua ada kat situ, ni, page ni ya. Okay, tengok buku awak. Ni pun sama juga, sepatutnya berisilah benda ni, okay, berisi. Jangan kosong, tak buat apa-apa, so please. Okay, ni yang teacher cakap awak exothermic, endothermic. So ini yang kita panggil sebagai energy level diagram. Okay, EA ni simbol apa? Simbol untuk activation energy. Alright. Okay, so okay, ni faktor lah, setiap faktor. So tolong bacalah. Senang cerita jangan sampai tak tahu apa-apa, duk klik tak tahu, tak boleh nak jawab. Tak faham, sedangkan teacher dah cuba explain sehabis baik dah kat awak walaupun kita berada dalam keadaan pandemik macam ni. So kalau ada effort you, adalah. Okay, so tengok ini contoh soalan So contoh soalan comparison. Okay, compare rate of reaction in experiment 1 and 2, explain based on collusion theory. Okay, so apa-apa tengok dulu. Apa perbezaan antara eksperimen 1 dengan eksperimen 2 ni? Apa beza dia? Apa beza dia? Dia guna apa? Powder chips. Okay, satu dia guna powder, satu dia guna chips. Tapi dia punya reaktan sama ke? Sama, hydrochloric acid dengan kalsium karbonat. Okay, so apa yang penting dulu? First kali buat dulu dia punya chemical
equation. Okay, so awak buat tak chemical equation? Buat ke tak? Buat. Buat teacher. Okay, kalau dah buat, awak kena buat apa? Kena balancekan. Okay, so balancekan. Okay, lepas buat balance equation, baru kita buat ionic equation. So dekat sini kita nampak the reacting particles adalah calcium carbonate dan juga hydrogen ion. Okay, so sekarang ni dia ini soalan ni tak ada kena-mengena dengan soalan rate of reaction. Dia adalah soalan calculation. Dia kata calculate volume of carbon dioxide. Okay, so this is 3-step calculation. Calculate volume of carbon dioxide gas release. Okay, so dia nak, kalau misi soalan macam ni, awak tak refer ionic equation, awak akan refer chemical equation. Okay, so dia nak apa? Dia nak volume of carbon dioxide. Okay, dia nak volume of carbon dioxide. Okay, yang release in both experiment, okay, at room condition. Okay, 1 mole of gas. Okay, so ini dia bagi STP adalah 24. Okay, sama jugalah. Okay, 3-step calculation. Ingat balik buat apa? First step cari apa? Cari dulu number of mole. Cari mole of apa? Mole of apa yang dia bagi. Okay, so kat dalam cerita ni, dia bagi apa? Dia bagi concentration dan molarity untuk acid. Okay, so nak guna formula apa? Guna formula MV over 1000. Okay, so you akan dapat 20 darab 0.5 bagi 1000 dapat 0.01 mol. Okay, itu step yang pertama. Okay, step yang kedua, you buat apa? Okay, step yang kedua, buat apa? Equation. Based on the equation. Equation. Okay, based on equation, okay, dia nak cari apa? Kita tengok apa? Kita kira tadi adalah hydrochloric acid. Kita nak cari apa? Carbon dioxide. Okay, so based on equation, 2 mole of hydrochloric acid. Jangan buat ayat ni, buat ayat yang teacher ajar kat awak. Okay, based on equation, 2 mole of hydrochloric acid produce 1 mole of carbon dioxide. Okay, so 0.01 mole of hydrochloric acid akan produce berapa? So what you do is 0.02 buat apa? Divide by 2 times 1. Tak buat times 1 pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so berapa you dapat mole untuk carbon dioxide? So dapatlah mole of carbon dioxide 0.005. Okay, lepas tu apa? Step yang ketiga. Step yang ketiga apa? Cari volume. Yes. Volume. Of apa? Carbon dioxide. Yes, carbon dioxide. Okay. So darab dengan 24. Okay, perlu ke awak buat ni? Tak perlu. Kalau tak buat pun tak apa. Sebab kalau kau buat salah pun menyakitkan hati kan. So tak payah. Okay. So darab dan you akan dapat 0.1 dm cube. 1 dm cube bersamaan dengan berapa cm cube? 1000. Okay, so kalau nak tukar, tukar. Tak nak tukar, tak payah tukar. Okay, so dapatlah 120 cm cube. Okay, bermaksud nak cerita kat sini, walaupun soalan ni soalan rate of reaction, tapi calculation tak boleh lari. Sebab tu kalau kau ingat balik macam mana teacher menggila ajar kau, 3-step calculation, macam mana teacher naik hantu kalau kau tak hafal equation, tak hafal formula, tak hafal charge. Inilah sebab dia, ya. Inilah sebab dia. Sekian harap maklum. Okay, kenapa teacher jadi hantu? Sebabnya kau akan menyusahkan diri kau sendiri dan juga akan menyusahkan orang lain. Bila apa? Bila kau tak boleh buat 3-step calculation. So sebenarnya teacher punya KPI, teacher punya aim, bila kau dah masuk form 5 ni, 3-step calculation ni, semua benda ni dah dalam otak dah. Tak ada masalah untuk awak kira. Alright? Okay, so kita tengok kat sini. Next, dia kata factor. Okay, factor apakah dalam eksperimen ni? Okay, factor apakah yang mempengaruhi rate of reaction? So, factor size. Dan awak kena mention size of apa? So, you kena mention size of calcium
carbonate. Okay, in experiment 1 is smaller than experiment 2. Okay, ingatkan kalau kita sebut pasal size, okay, size makin kecil, total surface area makin Besar. Bermaksud Besar. total surface area of calcium carbonate that is exposed to collusion with Hydrochloric oi. What? With what? Ifan ngantuk teacher. Oi, with what? Teacher dah cakap kan, reacting particles dia apa? Hydrochloric acid. That is not reacting particles. Oh. With apa? Kabinet dengan Teacher dah cakap. Teacher carbonate teacher dah cakap. Okay. Total Hydrogen surface ion. area of calcium carbonate exposed to collusion with apa? Maksudnya calcium carbonate tu collusion dia with apa? What is another one the reacting particles? hidrogen ion. Yes, hydrogen ion lah. Okay. So total surface area dia. Okay. So sekarang ni macam mana dia kata how the factor affect the rate of reaction? Okay, ni the total surface area of calcium carbonate exposed to collusion. Ni yang teacher cakap. Teacher tambah dia dengan with hydrogen ion. Okay, bermaksud apa? Dia punya pelanggaran tu dengan hydrogen ion. Okay. So, in experiment 1 is higher than experiment 2. Nampak ayat comparison. Okay. This one pun sama. Smaller. Kenapa? Sebab soalan dia suruh compare. Okay. So, bila compare mesti ada ayat comparison. Okay. So the frequency of collusion between calcium carbonate and hydrogen ion in experiment 1 is higher than experiment 2. Okay. So kat sini kata frequency of collusion. Okay. Lepas frequency of collusion barulah sebut frequency of apa? Effective Collusion. Okay, so frequency of effective collusion between calcium carbonate and hydrogen ion in experiment 1 is higher than experiment 2. Okay, so ingat kita yang penting ni sebut dia punya reacting particles. Senang cerita untuk jawab soalan collusion theory, yang first kali awak cakap pasal apa? Awak cakap pasal dia punya point. Okay, point apa? Point yang teacher cakap dengan you tu lah. Okay, kalau size macam total surface area, kalau concentration adalah particles per unit volume. Okay, kalau temperature adalah kinetic energy. Tu point tu yang kena sebut. Okay, yang kedua, you akan cakap pasal frequency of frequency of collusion. Okay, lepas tu you sebut pasal frequency of effective collusion. Okay, lepas tu you akan sebut the rate of reaction. Itu je point dia sebenarnya. Okay, so ini dalam setiap ni yang kena ada ayat comparison sekiranya soalan suruh compare. Okay, sekiranya soalan suruh compare. So apa lagi yang penting? Satu comparison. Okay, satu lagi awak kena be specific dengan dia punya reacting particles. Okay. So kalau reacting particles awak salah lah. So sebab tu penting dia buat dia punya chemical equation dan juga ionic equation. Alright, okay. So this one dia suruh sketch graph. Okay, so tengok. Okay, sekarang ni mana eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Okay, eksperimen 1, eksperimen 2. Eksperimen 1 dia guna apa? Dia guna apa? powder Boleh guna powder. Okay, eksperimen 2 guna? chips. Okay. So, rate mana siapa lagi tinggi? Powder. Okay, so macam mana bila ada graf macam ni, macam mana awak nak tahu yang mana satu kadar tindak balas lebih tinggi? Okay, tengok yang mana lebih curam. Curam maksudnya dia mendekati paksi Y. Okay, so siapa kalau dibagikan, dia tanya which experiment is have higher rate of reaction. So, yang dekat dengan yang ni. Okay, yang atas lah senang cerita. Okay, yang atas. Okay, tapi kat sini soalan teacher, kenapa dekat sini dia punya
at the end of experiment, volume of carbon dioxide gas yang terhasil adalah sama. Nampak? Okay, macam mana nak tahu sama? Ni sama lah. Maksudnya dia last dia membentuk satu line. Tapi kalau macam teacher buat ni, dia tak sama. Maksudnya dia tak bertemu. Line tu tak bertemu. Yang ini line bertemu. Apa beza dua ni? Apa beza? Assalamualaikum. Apa beza? Maximum temperature teacher. Volume PE. Apa beza? Effective energy output. Tak, apa beza? Bukan. Ini tak ada kena dengan activation energy ke apa. Sebab ni bukan susah catalyst dan ini bukan energy level diagram. Okay, ni cerita pasal ini adalah graf yang volume of carbon dioxide. Volume of carbon dioxide kan dia punya produk. Kan? Produk dia against time. Okay, maksudnya kalau ikut eksperimen yang dia buat ni, at the end of experiment, okay, cepat ataupun lambat, lama-lama dia akan sama. Maksudnya dia punya maksimum dia contohnya 50. Okay. So kalau eksperimen 1 dia lebih cepat sampai ke 50. Tapi kalau eksperimen 2 dia punya masa dia lebih lambat. Yang ini dicapai lebih cepat contohnya. Okay, tapi kenapa yang ini bertemu? Maksudnya at the end dia akan menghasilkan volume of carbon dioxide sama. Tapi kenapa ada eksperimen yang dia tidak bertemu? Maksudnya at the end dia maksudnya yang ini seakan dekat atas, yang ini dekat bawah. Kenapa? Itu soalan teacher. Kenapa? Reacting partikel dia lain ke cikgu? Apa pula lainnya? Kalau dah eksperimen tu sama. Kau ni kan lempang lah. Quantity yang teacher. Sebab apa? Quantity dia. Kuantiti apa? Quantity reactant dia. Yes, very good. Fan nampak orang berfikir. Fan kau tengok. Saya nak cakap macam tu tadi teacher tapi saya tak tahu ayat dia. Syadiah selalu macam ni teacher. Saya nak tak cakap ada. tadi. Kau kan balik tu ingat nak tengok sikit. Kau ni balik makin kurus ke? Ke kau duduk rumah tu menternak lemak ke? Makin besar ke? Ada naik menimbang tak? Tengok sikit tu. Cuba kau tengok tu. Perut tu dah macam orang mengandung 9 bulan ke? Itulah yang asyik mengantuk je kerja kan? Maintain teacher, maintain berat dia. Ya ke? Tengok sikit maintain kau tu macam mana? Maintain gemuk yang buat apa? Aduh. Alright, okay. So kita tengok dekat sini kan. Kan ke dia punya, okay, kuantiti lah sebenarnya, okay. Tengok dia punya ni, okay, dia punya volume 1, kita tengok dia punya at the end, dia akan, bila kita kira dua dia ni, number of mole dia sama. Okay, number of mole dia sama, maksudnya dia akan menghasilkan volume of carbon dioxide yang sama. Lainlah kalau eksperimen tu ni dia guna 60 cm3. So nanti volume of carbon dioxide dia pun takkan sama. Alright. Okay, so itu beza dia. Okay, itu beza kenapa dia punya graf tu bertemu ataupun tak bertemu. So kena kira number of mole dia. Kena tengok dia gunakan type yang sama. Satu hydrochloric acid, yang ini pun hydrochloric acid. Alright. Okay, itu satu faktor size dekat situ. Betul? Okay, seterusnya, so seterusnya adalah soalan nombor 3 ni. Okay, dia adalah, tengok dulu dia punya reactant. Okay, reactant dia berbeza. Kenapa? Sebab satu dia guna monoprotic acid. Okay, satu dia guna diprotic acid. Okay, tetapi kedua-duanya adalah strong acid. Tapi apa beza dia? Beza dia quantity of what? Hydrogen. Hydrogen ion in the acid. Okay. So teacher rasa mesti awak tak buat lagi yang ni kan? Betul? Betul ke tak betul? Betul teacher. Saya buat apa ionic teacher. Betul. Okay. Saya setuju. Setuju, kau buat sekarang. Teacher bagi 5 minit untuk kau buat soalan nombor 3. Cepat, buat. Semua orang kena buat. Kalau siapa yang tak buat, siapa yang dia dengar, lepas tu dia pergi tempat lain, teacher doakan supaya dia dalam keadaan yang baik-baik je.
Tak, teacher cakap siapa tak dengar, siapa tak buat. Memang lah teacher memang tak redha lah. Kau jawab kat akhirat esok, kau merangkak kat akhirat esok. Kau tipu teacher. So baik kau buat sekarang. Cepat. Ke awak nak discuss? Kalau awak nak discuss, teacher boleh masukkan awak dalam room. Nak discuss ke? Tapi kalau kau masuk room, kau jangan tak bercakap pula. Nak try masuk room? Dah pernah try masuk room? Pernah tak? Belum. Belum teacher tadi. Tahu tak room tu macam mana? Tak tahu. Bilik. Tak. Okay, sekejap teacher stop sharing sekejap. Okay, breakout rooms. How many room do you need? Okay, so ada berapa? Ada 45. Okay, kita nak berapa room 45. 45 bagi satu room ada 5 orang je. So kita nak 9 room, so 5 orang dalam satu room. Okay, so create room. Okay, jom so sekarang ni assign participant. Okay. So teacher bagi masa jam room setting. Particular can do the main participant can return to the main meeting. Okay, mau belajar rooms. Okay. Sign. Okay. Sign participant. Okay, kejap. So berapa lama kita nak ni? Okay, create rooms. Kita try je. So 5 create room. Kenapa ada 9 patutnya? Sorry. Create room. 9 room. Create room. Okay, so teacher bagi awak discuss untuk soalan 3. Okay, soalan 3. Teacher boleh panggil je siapa-siapa yang baca jawapan nanti. Okay, soalan 3. Jawab soalan 3 dan juga soalan 4. Soalan 3 dan 4. Okay, soalan 3 dan 4. Okay, bincang. Dan benda ni adalah fill in the blank je banyak. So, teacher boleh pick je siapa-siapa untuk jawab nanti. Okay, so 5 minutes. Okay, 5 minutes untuk awak discuss dan teacher akan panggil balik. Okay, so teacher akan start room. Dan teacher boleh masuk dekat room awak mana-mana bila-bila masa je nanti. Okay, so kita start room sekarang dan teacher akan, bila teacher close room, semua akan balik pada meeting yang sebenar lah. Okay, ready? Ready teacher.
Ready teacher. Okay. Okey, boleh. Ready. Tekan join room tu ke? Tak payah, dia automatically nanti awak akan masuk terus. Sabar jap. Daniel ni macam tak masuk room ni. Select all.
Okey, dah balik. Okay. Alright. Okay. So, saja je nak demo apa ni breakout. Tadi kan awak akan automatically masuk dalam room tu kan. Maksudnya you don't have to click join room, betul? Ya, dia macam Yes. tiba-tiba Betul. Ah, Betul. betul kan? Yes, yes. Okay, alright. So, tu nak demo je. That is new features in apa? In Teams lah yang ada breakout rooms tu sebenarnya. Okay. Alright. So, sambung. Okay. What is this? Okay. Where is my desktop? Joining this message. Nampak tak screen teacher? Nampak. Nampak teacher? Alright, okay. So, okay, ni ramai yang macam equation sama je. Okay, 3-step calculation. Okay, tapi apa perbezaan dia adalah type of acid. Okay, bukan type of acid, dia sifat acid. Kenapa teacher tak boleh sebut type of acid? Sebab kalau type of acid dia adalah type of acid tu hanyalah monoprotic dan juga diprotic saja. Okay. Strong acid dengan weak acid. Bila sebut monoprotic dan juga diprotic, tu adalah sifat acid tu, kebesan dia, okay, basicity dia, right? Okay, so basically dia akan menghasilkan ionic equation yang sama. Okay, maksudnya reacting particles dia sama. Okay, ionic equation tak sama dengan ionization equation. Bila sebut ionization equation, maksudnya dia ionize. Okay, dia macam awak pecahkan. Macam air, bila kita ionize air, dia akan menghasilkan H plus dengan OH minus. Okay, kenapa? Sebenarnya perlu ke untuk awak buat ionization bila awak jawab exam? Tak perlu pun. Dekat sini dia just nak tunjukkan dekat you. Bila hydrochloric acid ionize in water, dia akan produce only 1 mole of hydrogen ion. Okay, tapi kalau sulfuric acid, bila dia ionize in water, dia akan produce 2 mole of hydrogen ion. Okay. So sebenarnya tak perlu pun jawab dalam exam. Cumanya nak you bezakan je. So maksudnya dekat sini apa yang berbeza? Berbezanya adalah concentration of hydrogen ion. So dia adalah faktor concentration. So maksudnya apa point dia untuk collision theory? Point dia adalah particle per unit volume. Okay, tapi ingat teacher kata kita tak boleh sebut particle, kita kena spesifik. Okay, so number of particles per unit volume dia adalah hydrogen ion. Okay, so number of hydrogen ion per unit volume in experiment 2 is double of experiment 1. So ini adalah dia punya comparison. Alright, so kena sebutlah, kena cakaplah benda tu. Okay, sebab soalan tu adalah soalan collision theory, soalan compare. So kena ada comparison. Okay, dan yang lain-lain dekat bawah ni dia tetap sama. Point ni sama, which is frequency of collision between reacting particles. Okay, lepas tu frequency of effective collision dan juga rate of reaction is higher. Okay, nampak? Sebab tadi kan, ini teacher kata, kenapa dia tak bersambung? Sebab dia punya mole of acid tu berbeza. Okay, sebab dia guna satu hydrochloric, satu sulfuric. So maksudnya, dia punya produk akan jadi double kalau sulfuric acid. Kenapa? Sebab dia produce
double concentration of hydrogen ion. Okay, sebab tu kat sini 120, kat sini 240. Kenapa? Sebab asid yang diguna yang ini mono, yang ini di. Okay. Right, okay. So, ni disuruh compare. Selalu ingat, bila sebut gradient, gradient tu adalah kecerunan kan. So, lagi cerun bermaksud rate lebih tinggi. Okay, awak dah belajar macam mana nak kira average rate of reaction dan juga instantaneous rate of reaction. Okay. Alright, so yang ini boleh isi nanti. Okay, boleh tengoklah jawapan. Nanti awak isi. Okay, satu lagi. Okay, yang last ni adalah faktor faktor apa ni? Ni faktor apa? Temperature bukan temperature. Nah. Faktor apa? Concentration. Salah. Catalyze. Yes. Okay, dia adalah Catalyst. faktor catalyst. Oh, Nampak? Copper to sulfate adalah catalyst. Okay, so apa ingat catalyst tu dia buat apa? Shortcut. Alternative route. Dia provide Alternatif Shortcut. pathway. alternative path. Macam mana dia boleh provide alternative path? Alternative path tu macam mana? Bagi jalan cepat. Yelah, jalan cepat. Cik, Cepatkan maksudnya proses. jalan cepat tu macam mana? Dia buat apa? Dia cepatkan proses. Dia Cepatkan proses. Dia lower Ya, the activation Cik energy. tahu. Yes, lower the activation energy. Kan teacher kata sebenarnya nak activation energy dia macam ni. Tapi bila ada catalyst dia akan rendahkan. Okay. Dia akan lower the activation energy. Alright. So activation energy akan semakin rendah. Jadi bila activation energy rendah, bolehlah dia capai, dia tindak balas tu akan berlaku lebih cepat. Okay, so bila cepat berlaku tindak balas, kadar dia pun tinggilah. Kan ingat, kadar tindak balas dia kadar songsang dengan masa. Kalau rate tinggi, maksudnya time taken is short, cepat. Okay, tapi kalau rate dia rendah, so time taken is lama. Okay, is long lah. Alright. Okay, so yang ini disuruh compare juga. Tapi ingat okay, catalyst point dia apa? Okay, point catalyst adalah ni. Lama. Lower the activation energy. Okay, for the reaction between zinc and hydrogen acid. Lower the activation energy. Tapi awak kena ingat, bila kita sebut pasal catalyst, dia tak perlu lalu frequency of collision. Kenapa? Sebab setiap kali dia berlanggar, dia punya pelanggaran mestilah pelanggaran yang berkesan. So, dia tak ada point frequency of collision. Dia terus pada frequency of effective collision. Alright? Okay, faham tak teacher ajar ni? Faham. Teacher. Okay, so teacher nak awak nampak ni sama. Kenapa sama? Sebab dia memang gunakan amount yang sama. Kan? Cumanya yang berbeza ni satu ada catalyst, satu tak ada. Sebab tu yang ada catalyst ni berada dekat atas. Awak jangan confuse dengan benda yang energy level diagram yang teacher bagi kat awak tu. Okay, iaitu untuk ini energy. Okay, ini energy. Yang ini adalah dia punya produk. Okay, ini nak cerita pasal produk. Okay, yang awak cari rate of reaction instantaneous average tu, awak akan buat graf macam ni. Yang ini just kita nak tengok energy untuk reactant dan produk. Itu sahaja. Okay, nak tengok activation energy. Activation energy EA. Okay, dia punya ni. Okay, so setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? InsyaAllah tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, okay, cuba lengkapkan. Teacher nak awak buat. Teacher nak awak buat. Okay, dan rasanya semua orang ada buku. Teacher tak sure Syafiq Haris ada buku. Hari tu dia macam tak ada. Kalau apa-apa PM teacher lah.
Alright, okay. So teacher nak awak cuba buat sampai muka surat sekejap okay. Teacher nak awak lengkapkan dulu yang mana sampai kita belajar. Memang kita belajar semua pun. So minggu depan kita memang akan masuk topik lain. Okay, tapi teacher nak awak siapkan sampai muka surat 189 ni. Okay, yang ini. Okay, dan untuk SPM practice ni, ni kan, teacher memanglah ada je jawapan kat sini. Teacher nak kau buat sendiri. Okay, teacher nak kau buat sendiri. Cuba buat. Okay, buat soalan nombor 1 ke? Tak naklah 1. Okay, buat soalan nombor 2. Okay, buat soalan nombor 2 sahaja. Okay, soalan nombor 2 sahaja. Soalan nombor 2 sahaja. Okay, cuba buat. Okay, yang mana teacher kata buat tu, buat. Okay, soalan nombor 2 sahaja. Soalan nombor 2. Okay, and then apa yang teacher nak awak buat? Okay, soalan nombor 2, okay, yang ini lengkapkan sampai page 189, okay, lengkapkan sampai 189. Okay, untuk soalan nombor 2 tu, cuba buat, okay, cuba buat soalan nombor 2 tu. Lepas tu, teacher nak awak letak kat mana, okay, jangan hantar gambar dekat teacher dekat Telegram, okay, sebab teacher akan terima 50 Telegram kalau semua orang hantar. Okay. So apa teacher nak awak buat? Teacher nak awak letak dekat dalam awak punya buku nota dekat Teams. Okay. So apa awak buat? Okay. Okay. So apa you buat? Okay. Pergi dekat Teams you. Ni Teams you 501, 503. Okay. Pergi pada class notebook. Okay, kelas notebook ni kan, semua orang ada. Okay, sepatutnya semua orang ada kelas notebook sendiri. Okay, so dekat sinilah yang teacher nak awak letakkan awak punya gambar. Okay, gambar ke PDF ke tak kisah. Tapi benda yang you dah snap tu, copy paste je. Okay, maksudnya bila you dah snap gambar, copy paste masukkan dalam ni so that teacher boleh tengok. Okay, kat mana you nak letak, dengar betul-betul lah teacher nak ajar. Okay, setiap orang ada kelas notebook yang sendiri. Okay, setiap orang ada. Dan awak tak boleh tengok pun orang lain punya ni. Teacher je boleh buka. Okay, teacher je boleh tengok semua orang punya ni. Okay, dalam setiap orang mesti ada, okay, 3 benda ni. Okay, quiz, class note, homework. Okay, mesti ada. Okay, so setiap orang mesti kena ada 3 benda ni dekat dalam dia punya. Dan awak hanya boleh tengok notebook awak saja. Awak tak boleh buka notebook awak. Okay, so apa teacher nak awak buat? Awak pergi dekat class notebook, awak pergi dekat homework punya page. Okay, so dekat homework punya page ni, okay, dekat sini, so you boleh tulis, okay, tak kira lah you tulis ke, you buat apa, you tulis rate of, okay, rate of reaction. Okay. Tak pun tulis HW. HW stand for what? Homework. Homework. Rate of reaction. Okay. So dekat sinilah yang you akan insertkan gambar. Okay, insertkan file ataupun picture. Okay, file ni kalau you save as PDF lah. Kalau you ambil gambar, okay, letak kat sini. Alright. So, dan teacher akan tengok awak punya homework di sini. Okay, ada soalan setakat ni? Halo? Tak ada teacher. Tak ada. Okay, so kan sebenarnya kalau awak guna phone pun tak ada masalah. Okay, boleh je buka. Okay, dengan syarat installkan OneNote dekat phone tu. Okay, kena install OneNote so that baru you boleh tengok. Lepas tu login menggunakan ID awak. So you akan nampak lah awak punya notebook ni kat sini.
Okay, boleh je sebenarnya. Kalau you kata tak ada laptop lah, susah lah. So, boleh guna je. Okay, guna phone pun kita boleh buka kita punya kelas notebook sebenarnya. Dan teacher akan tanda di sini juga. Okay, teacher akan tandakan awak punya kerja kat sini. Okay, faham? Faham teacher? Faham. Okay, ada soalan tak? Ada? Tak ada kot. Okay, tak ada. So, kalau ada apa-apa, tolong PM teacher lah. Okay. So, sekejap tengok sekejap. Okay, rasanya tu je. Okay, ni teacher bagi tahu siap-siap lah. Untuk next week, kita akan bermula dengan bab baru. Okay, tapi teacher cuba siapkan konten untuk rate of fraction supaya awak boleh refer nanti untuk awak tengok. Sebab teacher tahu awak macam sama-sama lagi. Okay, dan beberapa soalan teacher akan try juga bincang untuk awak tengok. Okay, sebab kita pun macam mengejar masa juga. Okay, so siapa yang tak ada masalah dengan internet, dia boleh akses internet bila-bila masa. So bolehlah tengok Chemical for Consumer dulu apa yang kita akan belajar. Okay, so kalau sempat teacher akan bagi buku nota secara, buku teks secara mengikut bab lah. Okay, teacher bagi untuk bab Chemical for Consumer untuk rujukan awak dulu. Alright, so rasanya itu sahaja. Okay, kita jumpa insyaAllah minggu depan. Okay, so thank you very much class. Thank you, teacher. Alright. Thank you, teacher. Thank you teacher. Thank you, teacher. Assalamualaikum, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Baik, teacher. Bye-bye. Jangan tidur petang Irfan, nanti kau lagi gemuk nanti. Yeah. Tidur lepas asar ni bebal je kau tahu tak? Yeah, dengar. Bye-bye. Bye, Assalamualaikum. Salam.